Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Untuk mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tahun 4 pada minggu ini, murid akan belajar unit sayangi diri tajuk zaman remaja, dan tajuk kecilnya ialah akil baligh. Standard pelajaran untuk tajuk ini ialah 1.1 dan 1.1.2. Okey, kita tengok apa standard pelajarannya. 1.1.1 mengetahui maksud akil baligh. Nanti murid-murid, cikgu harap murid-murid akan tahu. Selepas ni murid-murid akan tahu apa itu akil baligh. Akil baligh. Cikgu rasa murid-murid pun dah belajar kat sekolah agama kan. Apa itu akil baligh. Tapi hari ini kita akan belajar lagi tentang akil baligh. Cikgu harap murid-murid faham apakah yang dimaksudkan dengan akil baligh. Okey, standard pelajaran 1.1.2 membincang dan memerihal perubahan fizikal lelaki dan perempuan apabila akil baligh. Nanti kita akan lihat apakah perubahan tubuh badan, fizikal tubuh badan remaja yang sudah mencapai akil baligh pada hari ini. Okey, kita pergi ke maksud. Apakah akil baligh? Okay, akil baligh ialah peringkat kematangan anggota seksual dan sistem reproduktif seseorang. Peringkat kematangan anggota seksual, sebab setiap manusia mempunyai anggota seksual, dan sistem reproduktif seseorang. Sistem reproduktif ni maksudnya sistem pembiakan. Nanti kan manusia akan melahirkan zuriat, macam perempuan akan melahirkan zuriat setelah berkahwin, melakukan hubungan seksual, kan dapat anak. Kemudian anak tu mengalami proses manusia dari kecil hingga besar. Kemudian sama juga akan dapat anak juga. Itu dinamakan sebagai sistem reproduktif ataupun sistem pembiakan. Okey, tanda akil baligh. Tanda akil baligh bagi lelaki. Lelaki yang telah mencapai akil baligh apabila sudah mengalami ihtilam. Yang lelaki ni kan, murid lelaki akan mengalami ihtilam. Ataupun bila kamu sudah mengalami ihtilam, menandakan kamu sudah akil baligh. Apakah itu ihtilam? Murid-murid tahu tak? Pernah dengar tak ihtilam? Mungkin ada sesetengah murid pernah dengar, dan ada yang tak tahu. Okey, hari ini kita akan belajar. Hari ini kita akan tahu apakah itu ihtilam. Ihtilam ialah ejakulasi air mani kali pertama ketika tidur. Maksudnya murid-murid ketika tidur keluar air mani pada alat sulit kan. Itu maksudnya ihtilam. Esokan pagi bangun tengok selimut dah ada tumpukan air mani ataupun tumpukan cecair. Itulah dinamakan ihtilam. Yang kali pertama tu kan, yang kali pertama ihtilam. Maksudnya bila murid-murid dah alami itu, maksudnya murid-murid sudah akil baligh. Kita tengok, adakah ihtilam itu satu penyakit? Penyakit ke? Adakah ihtilam berlaku kerana saya berpenyakit? Itu tidak benar, Amar. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu murid-murid buka muka surat 76 dan 77. Okey, buka muka surat 76 dan 77. Dalam ni sama je, hampir sama. Dalam sama slide ni sama dengan buku teks. Okey, itu tidak benar, Amar. Itu hanyalah mitos. Ihtilam menandakan kamu telah memasuki alam remaja. Maksudnya bila kamu dah mengalami ihtilam, bagi lelaki ni yang dah bermimpi dan keluar air mani kan, itu menunjukkan kamu sudah memasuki alam remaja. Akil baligh tu maksudnya dah masuk alam remaja lah.
Okey, bila pula perempuan mencapai akhir balil? Tadi yang lelaki ihtilam. Yang perempuan bagaimana pula? Bagaimana pula kan? Perempuan mencapai peringkat akhir balil apabila sudah mengalami menarka. Menarka tu apa? Menarka ialah haid kali pertama. Bagi perempuan sebelum ni tahun 1 2 tak pernah alami kan. Tiba-tiba tahun 3 ada yang murid tahun 3 ni dah mengalami keluar haid kali pertama. Dia panggil menarka. Itu menunjukkan murid-murid telah mencapai peringkat akhir balil. Itu bagi perempuan keluar haid kali pertama. Bilakah ihtilam atau menarka boleh berlaku, cikgu? Ihtilam atau menarka ini berlaku sekitar umur 9 hingga 16 tahun. Bergantung kepada proses kematangan seseorang. Ada murid, ada individu yang 9 tahun dah datang ihtilam dan haid kali pertama. Ada 10 tahun dah sampai, ada 11 tahun, ada 12 tahun, ada 13 tahun tak sampai-sampai lagi, tak alami lagi. 14 tahun pun sama. 16 tahun baru datang. Itu bergantung kepada proses kematangan tubuh badan kamu. Sebab jangka kedatangan ihtilam atau menarka ni antara 9 hingga 16 tahun. Yang paling awal 9 tahun. Yang paling lewat 16 tahun. Jadi mungkin sudah ada di kalangan kamu sudah mengalaminya. Itu menandakan kamu sudah akhir balil dan telah memasuki alam remaja. Maksudnya sesiapa yang telah mengalami semua ni, lelaki dan perempuan, bagi yang dah mengalami, maksudnya kamu dah masuk alam remaja. Apakah yang terjadi selepas seseorang itu sudah mencapai akhir balil? Apa terjadi? Apabila seseorang mencapai akhir balil, beberapa perubahan fizikal akan berlaku pada dirinya. Perubahan fizikal maksudnya perubahan tubuh badan, perubahan personality akan berlaku pada dirinya. Boleh cikgu bagi contoh? Dah tentu boleh. Awak tengok dalam buku teks tu, muka surat 76 dan 77. Dalam tu dia tunjuk perubahan fizikal antara perempuan, lelaki dan perempuan. Lelaki macam mana, perempuan macam mana. Ada yang sama, ada perubahan fizikal yang sama, ada yang lain. Dia tak semua sama dalam perubahan fizikal lelaki dan perempuan. Okey, mari sama-sama kita lihat halaman seterusnya. Tengok. Akhir balil bagi lelaki berlaku sekitar umur 9 hingga 16 tahun. Maksudnya dalam proses tu, jangan kamu cemas. Kawan kamu yang umur 9 tahun dah datang haid, dah ihtilam, tapi kamu belum lagi, belum sampai lagi. Dia bergantung kepada, macam cikgu cakap tadi, bergantung kepada proses kematangan tubuh badan seseorang. Okey, perubahan fizikal bagi lelaki, mengalami perubahan bau badan. Badan dah mula berbau. Pagi tak mandi, bila tak mandi dah berbau, cepat berbau. Main bola, lepas main bola badan berbau, lagi kuat berbau. Kena pakai deodoran, barulah bau tu hilang. Itu proses akhir balil bagi lelaki. Tumbuh misai dan bulu dada. Misai, janggut, misai lah, keluar, tumbuh sikit-sikit. Ataupun kalau yang hormon dia kuat tu, tumbuh banyak terus kan. Tumbuh misai dan bulu dada. Sama, bulu dada pun sama juga. Halkum jelas kelihatan dan bersuara garau. Dekat leher ni,
dekat tengkuk ni ada satu lengkuk kan, bawah dagu. Itu namanya halkum. Dan bersuara garau. Lelaki yang kalau murid-murid yang ada abang tu, yang umur 13, 14, 15 ataupun 12, 13, 14, 15, satu masa murid-murid lihat suara abang dah lain, tak seperti dulu kan. Suara kasar, ada serak sikit. Itu garau. Itu namanya suara garau. Itu adalah proses biasa bagi akil baligh, bagi murid yang bagi remaja yang sudah mencapai akil baligh. Itu proses, salah satu perubahan fizikal yang berlaku pada lelaki sewaktu akil baligh. Dada membidang, dada makin membesar kan. Dada lelaki makin tegap, tegap. Okay, zakar membesar. Zakar ni kemaluan lelaki lah, membesar. Itu proses selepas akil baligh. Tumbuh bulu di ketiak dan pubis. Pubis ni di celah kemaluan, di tepi-tepi kemaluan tu lah. Bulu ketiak tu di bawah lengan tu kan, bawah ada bulu. Otot tangan dan kaki membesar. Otot tangan dan kaki membesar kan. Tengok tangan dah membesar. Okay, otot kaki pun dah ada labu betis semua tu kan. Okay. Perubahan fizikal bagi perempuan. Okay, berlaku sekitar umur 9 hingga 16 tahun juga. Sama macam lelaki, antara 9 hingga 16. Tak semua orang sama. Tak semua orang 9 tahun. Tak semua orang 10 tahun. Tak semua orang 11, 12, 13, 14, 15. Ada orang 9 tahun, ada orang 10 tahun, ada orang 15, ada orang 16, ada orang 11, ada orang 12. Macam cikgu cakap tadi, bergantung kepada proses kematangan tubuh badan seseorang. Okey, perubahan fizikal perempuan. Jerawat mungkin tumbuh di muka. Ada jerawat tumbuh, banyak jerawat. Bila naik, terutamanya bila naik sekolah menengah. Bila naik sekolah menengah, dah mula jerawat tumbuh. Yang kedua, mengalami perubahan bau badan. Sama macam lelaki tadi. Sama. Bau badan. Kena pakai deodoran. Kena pakai minyak wangi supaya bau badan tu tak dapat, tak dihidu oleh orang yang mendekati kita kan. Pakailah deodoran, minyak wangi supaya orang lebih selesa berada dekat dengan kita. Okay, bersuara lunak, merdu, bersuara lunak kan. Kalau menyanyi dah sewaktu remaja ni dah sedap dah didengar kan. Payudara membesar. Payudara, bahagian dada lah membesar. Masa ni dah kena pakai baju dalam kan. Punggung melebar. Punggung melebar. Perempuan kan punggung ni agak melebar kan. Perempuan dewasa. Masa ni bila dah akil baligh dah mula start punggung melebar. Okey, yang keenam, tumbuh bulu di ketiak dan pubis. Sama juga macam lelaki tadi Tumbuh bulu di ketiak kan betis, di pubis, di celah kemaluan tu kan, di celah-celah kemaluan. Itulah namanya pubis. Yang ketujuh, otot tangan dan kaki membesar. Otot tangan dan kaki membesar. Sama macam lelaki tadi otot tangan dan kaki membesar. Jadi masa ni dah kuat, dah boleh melakukan kerja-kerja yang berat kan. Sebab otot dah besar, otot tangan dan kaki. Okey. Seterusnya, latihan di rumah. Buat latihan ini dalam buku tulis PJPK. Lengkapkan peta minda dengan menyatakan persamaan atau perbezaan perubahan fizikal yang dialami oleh lelaki dan perempuan apabila akil baligh. Maksudnya lengkapkan peta minda. Lepasnya ada peta minda yang cikgu bagi. Okey. Lukis orang ataupun murid-murid carilah
gambar lelaki dan perempuan, tampal. Kemudian nanti buat peta minda. Dengan menyatakan persamaan atau perbezaan perubahan fizikal yang dialami oleh lelaki dan perempuan apabila akil baligh. Murid-murid boleh melukis peta minda tersebut seperti contoh dalam soalan. Okey, yang ni contoh latihan. Nyatakan persamaan, nanti murid-murid tulis nyatakan persamaan dan perbezaan perubahan fizikal yang dialami oleh lelaki dan perempuan apabila akil baligh. Lengkapkan maklumat di bawah. Terpulang pada murid-murid sama ada nak lukis lelaki atau perempuan. Nak lukis pun boleh, nak tampal gambar lelaki dan perempuan pun boleh. Ambil je mana-mana gambar lelaki, ambil je mana-mana gambar perempuan, tampal. Kemudian murid-murid lukis peta minda. Okey, yang 3 tu, yang 4, 5, 6. Yang 4, 5, 6 tu adalah persamaan. Yang 1, 2, 3, 7, 8, 9 tu adalah perbezaan. Yang 1, 2, 3 perbezaan lelaki. Yang 7, 8, 9 tu perbezaan perempuan. Okey. Dalam buku teks kan, yang dalam ni ada 7 kan. Ada 7. Yang dalam ni ada 6 je kan. 3 lelaki, 3 sama, 3 perempuan kan. Okey, ikut je dalam yang latihan ni Jadi murid-murid boleh pilih mana-mana yang perbezaan tu Boleh je pilih 3, mana-mana yang beza tu tulis dekat sini Yang 1, 2, 3. Yang ni beza perbezaan lelaki. Okey, 4, 5, 6 ni persamaan. Apakah yang bersama? Perubahan fizikal tu sama. Okey. Kemudian yang 7, 8, 9 tu perbezaan perubahan fizikal perempuan. Apa perbezaan tu? Yang 7, 8, 9. Okey, seterusnya. Okey, ni contoh format latihan dalam buku tulis. Dalam buku tulis, murid-murid buat macam ni. Buat macam ni. Yang pertama tulis hari. Hari ni hari Ahad. Kemudian tarikh 31 bulan 1 2021. Kemudian tulis tajuk zaman remaja akil baligh. Standard pelajaran tulis. Standard pelajaran 1.1.1 1.1.1 dan 1.1.2. Okey, tulis. Kemudian tulis arahan. Nyatakan persamaan dan perbezaan perubahan fizikal yang dialami oleh lelaki dan perempuan apabila akil baligh dan lengkapkan peta minda di bawah. Nanti murid-murid lukis peta minda ni. Macam cikgu cakap tadi, kalau nak lukis orang pun boleh, nak ambil gambar perempuan, lelaki dan perempuan, tampal pun boleh. Kemudian buat peta minda. Yang peta minda tu kena lukis. Kena buat sendiri. Okey, selesai. Terima kasih. Cikgu harap murid-murid faham apa yang dipelajari hari ini.